Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid Nurul Hijrah Taman Intan Mas, adik-adik jemaah muslimin muslimat hadirin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, dipanjangkan umur, diberikan kita nikmat kesihatan, dipilih oleh Allah hadir ke rumahnya pada pagi ini solat subuh berjamaah, dan kita ambil sedikit ruang waktu masa yang ada berada pula dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, taman syurga. Semoga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri ialah apabila Allah berikan kepada kita kemudahan untuk membaca Al-Quran, juga kemudahan untuk datang ke majlis-majlis yang padanya dibaca Al-Quran. Juga diberikan kepada kita rasa mudah untuk buka Quran, buka tafsir, mengaji, faham dan mengamalkan. Berapa ramai orang di luar sana agak jauh dengan Al-Quran, wa'iyadzubillah. Susah nak faham Quran, susah nak buka Quran, susah nak baca tafsir, susah nak baca terjemah, amat jauh daripada panduan Al-Quran. Jadi di antara nikmat yang wajib kita syukuri ialah Allah berikan kita rasa minat, rasa gemar, mudah bagi kita mendengar Al-Quran, dan mudah bagi kita belajar ataupun mencari ilmu-ilmu yang berharga daripada Al-Quranul Karim. Termasuklah apa yang kita buat pada pagi ini, sedikit sambungan pengajian ilmu tafsir Al-Quran, tafsir Al-Azhar, yang kita baca masuk tahun yang keempat ataupun 5 ni. Baik, tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 312. Masih lagi surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, ayat yang ke-92, 93 dan seterusnya. Muka surat 312, dan huraiannya ada pada muka surat 313. Surah Al-Baqarah ayat 92 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita baca 2 ayat sahaja. Habis itu kita boleh berhenti insya-Allah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berbicara tentang kejahatan, keburukan perangai, kehinaan sifat-sifat yang ada pada kaum Bani Israel ataupun kita kata kaum Yahudi.
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu. Walaqad, ini selalu kita jumpalah perkataan qad dengan makna tahqiq ataupun taukid, kata penegasan. Ini benda penting nak khabar kepada kamu wahai Muhammad. Dan baca, bila ayat ni turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca kepada orang-orang di Madinah. Surah ini, ayat ini turun di Madinah, dan termasuk dalam kalangan Madinah itu ialah, dalam kalangan orang Madinah itu ialah daripada kalangan orang-orang Yahudi. Maka Allah berkata, berfirman, walaqad ja'akum Musa, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu wahai umat Muhammad yang berketurunan, yang berbangsa Yahudi dulu, satu ketika dulu. Ini sejarah. Sejarah penting. Belajar daripada sejarah ni amat-amat penting. Ambil pengajaran. Tak, jangan lupa sejarah. Jangan kita ni jadi bangsa yang melupai sejarah, tak belajar daripada sejarah. Waliyadzubillah. Jadi Allah kata, wahai Muhammad, bacalah ayat ini dan ceritalah kepada dema hak di Madinah tu daripada kalangan Yahudi Bani Israel. Suatu ketika dulu telah datang kepada mereka, zaman tok mereka dulu, zaman tok nenek moyang mereka dulu, datang kepada mereka ni Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lah, tak, Nabi yang paling kerap disebut nama dia. Nama Nabi Musa lah yang paling banyak kali disebut. Nama Nabi Muhammad pun 4 kali je. Nak cari Muhammad dalam Quran tu 4 tempat sahaja. Sedangkan Nabi Musa banyak kali diulang-ulang nama Nabi Musa. Bil bayyinat, Nabi Musa bawa apa? Bawa keterangan-keterangan. Boleh baca muka surat 313. Kita baca sikit apa kata Hamka. Kamu menyatakan bahawa kamu hanya beriman kepada kitab yang kamu terima. Ni muka surat 313 ni ya. Ayat ni, ayat 92 kena ingat baliklah apa kita baca bulan sudah. Takkan tak ingat dah, baru je bulan sudah, bukan tahun sudah. Nah, kalau tahun sudah mungkinlah lupa dah. Baru je bulan sudah. Kita baca bagaimana Allah melaknat, mengutuk bahawasanya puak-puak Yahudi ni dia kata kami beriman dengan Taurat je. Quran ni tak berapa nak terima lah. Ingat bulan lepas kita baca, saya tak ulang dah. Tak, cerita bulan lepas. Kata dia, kami ni susah lah nak terima Quran. Apa benda Quran ni? Kami beriman dengan Taurat aja. Jadi Allah kata, betul kamu beriman dengan Taurat, Nabi pun kamu bunuh. Celah mana berimannya. Tak, kamu menyatakan bahawa kamu hanya beriman dengan kepada kitab yang kamu terima, kepada kalangan bangsa kamu, kepada Nabi kamu, Nabi Musa je. Nabi Muhammad bawa Quran ni tak berapa terima dah. Tak mau terima. Dan tidak mahu beriman kepada yang di dalamnya. Itu hanya cakapmu sahaja. Maka Allah menempelak, itu sembang je pun. Taurat pun mu tak beriman. Kalau betul mu beriman Taurat, mu tak bunuhlah para Nabi itu. Dan mu tidak melanggar perjanjian dan macam-macam perangai lagi. Termasuklah jenayahnya yang kita baca pagi ini ialah bagaimana mereka telah didatangi oleh Nabi Musa membawa keterangan al-bayyinat. Nabi Musa ni Nabi. Bila Nabi dia tak ada tangan kosong. Mana ada Nabi tangan kosong? Mu Nabi ya, mu Nabi. Mu ada apa? Entah, aku tak ada apa-apa. Bukan Nabi lah tu. Nabi ni dia kena ada wahyu, kena ada ilmu. Kalau Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada sidq, sifat benar, fatanah, sifat bijaksana, tabligh, sifat menyampaikan, amanah, sifat jujur. Itu baru Nabi. Dan turun padanya wahyu. Nabi ni. Jadi termasuk Nabi Musa bawa apa? Bawa bayyinat. Bayyinat maknanya keterangan-keterangan, bukti-bukti. Bayyinah kan ada dalam Quran surah Al-Bayyinah juzuk Amma juzuk 30. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa Allah, kebetulan Tamain Tamas ni kan ada seorang sahabat kita, Datuk Asy'ari. Kan? Dia tinggal kat sini, ada rumah sewanya kat sini, ada rumahnya kat sini. Datuk Asy'ari ni seorang mantan dah bersara kan. Dah orang Kelantan dah. Datuk Asy'ari ni dah bersara ni. Dulu dia pegang jawatan apa? Mantan bekas hakim syar'i. Jangan main-main. Bukan calon orang tu. Hakim. Jadi hakim ni dia kena tahu satu kaedah. Nak jadi hakim kena belajar ilmu fiqhul qada, fiqh tentang undang-undang, peraturan. Dalam Islam dia ada satu peraturan yang amat-amat penting, hadis Nabi. Hadis Nabi
dijadikan sebagai kaedah. Al-bayyinatu ala manidda'a. Hadis Nabi, hadis 40. Ada dalam kitab hadis 40. Al-bayyinah, Nabi kata, al-bayyinah alal mudda'i, ataupun al-bayyinah ala manidda'a. Siapa-siapa nak menuduh, siapa-siapa nak mendakwa, kena bawa bayyinah. Tu. Dalam bab undang-undang cukup penting hadis ni. Perkataan bayyinah dalam kataan ni, bil bayyinat. Macam Nabi Musa. Nabi Musa bawa bayyinah. Nabi Musa Nabi. Ya Nabi. Mana dia punya buktinya? Mana mahu saja-saja. Aku Nabi. Na'udzubillah lah mengaku Nabi. Ujung zaman ni siapa mengaku Nabi? Kafir ya. Maka mana-mana orang yang mengaku Nabi, dia bawa bil bayyinat. Allah bagi padanya keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata. Lepas tu kalau kita nak tuduh orang, jangan main-main ikut suka. Dia tu tak boleh ikut tu, tak boleh sokong dia. Tak boleh ikut dia sebab apa? Sebab dia tu peliwat. Contoh, politik Malaysia ni cukup kotor lah. Tuduh liwat, tuduh rogol, tuduh itu, tuduh ini, tuduh zina, tuduh. Okey, mu tuduh, bawa keterangan. Bayyinahnya mana? Tak kira lah apa pun. Tuduh mencuri, mana bukti? Tak, mana? Tuduh zina, mana bukti? Bawa 4 saksi. Jenuh. Tu cukup teliti, cukup adil. Undang-undang Islam, hukum Allah Ta'ala. Nabi kata al-bayyinah ala manidda'a. Keterangan, bukti wajib dibawa oleh orang-orang yang mendakwa. Berebut tanah contoh. Ni tanah aku lah, tanah aku ni. Mana bukti? Mana mau sembang je? Mana bukti? Bawa geran dia. Bawa kalau tanah wakaf, bawa hitam putih dia. Bawa surat pejabat tanah ke pejabat agama ke. Itu bukti, penting. Sembang saja memang tak laku. Dalam Islam sembang saja pun tak laku. Jadi Nabi Musa ni bil bayyinah, bawa keterangan-keterangan. Bukan bayyinah, bayyinat. Kalau bayyinah satu. Kalau bayyinah satu benda je, satu bukti. Allah tak kata bayyinah, Allah kata bayyinat. Panjang, ada mak kat belakang tu. Maknanya apa? Banyak bayyinat, banyak bukti keterangan. Sebahagian ulama mentafsirkan bayyinat ini dengan makna mukjizat. Contoh mukjizat Nabi Musa alaihi salam, al-asa, tongkat, apabila dicampak bertukar menjadi ular. Al-hajr, batu yang mengeluarkan air. Nampak contoh mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Lautan yang boleh terbelah. Macam mana laut boleh terbelah? Itulah mukjizat. Adanya tongkat, lautan boleh terbelah, batu boleh memancutkan air 12 pancutan air. Banyak lagi lah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah kata Nabi Musa ni datang dengan keterangan. Berapa banyak dia mempertunjukkan kepada kamu mukjizat kebesaran Allah. Baca sikit hamkaulah muka surat 313 bawah tu. Meskipun hal itu ditujukan kebanyakannya kepada Fir'aun. Tunjuk pada Fir'aun tu. Fir'aun hak mengaku Tuhan tu. Orang paling jahat dalam sejarah tamadun manusia. Raja yang paling zalim dalam tamadun manusia, Fir'aun. Kamu tentu dapat mengambil iktibar dan kejadian-kejadian itu. Mu tahu cerita ni zaman Tok mu dulu. Orang zaman Nabi Musa tu hidup, nampak Fir'aun betapa sombong bongkaknya mengaku Tuhan. Dalam keadaan Nabi Musa berdakwah kepada dia, tak cukup dengan Nabi Musa, dihantar lagi Nabi Harun alaihi salam. Ditunjukkan keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata bahawasanya Nabi Musa memang Nabi, bukan manusia biasa. Kamu tentu dapat mengambil iktibar dan kejadian-kejadian itu. Tapi hak berlakunya apa? Hak berlakunya thumma takhadtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah, aku hantar dah Nabi Musa, bawa keterangan supaya kamu mengenal agama yang benar, supaya kamu mengenal Tuhan yang esa, supaya kamu mentauhidkan Allah, supaya kamu tidak syirik lagi. Tiba-tiba samanya berangai. Thumma takhadtumul ajla, kemudian kamu telah mengambil patung anak lembu. Ni ayat ni Allah ulang sekali lagi. Thumma takhadtumul ajla min ba'di. Kita dah baca ayat 51.
Saya tak nak undur balik lah. Ayat 51 ni kita baca pada tahun 2020. 2 tahun sudah. Koma ni jangan kata 2 tahun sudah. Yang bulan sudah pun lupa dah tak. 2 tahun lepas ingat lagi ke? Cikgu Wan ingat lagi. Cikgu Wan ingat lagi tu. Tak, dia banyak tanda tu, banyak buat nota tu. 2 tahun sudah kita dah baca ayat 51, 20, sekarang 20, 22. Allah dah sebut dah. Ulang lagi sekali ayat 92. Perangai apa ni? Perangai sembah berhala. Sembah patung. Al-Ijla makna apa? Anak lembu. Patung tu rupanya macam mana? Rupa anak lembu. Dibuat daripada apa? Daripada meh. Macam mana keadaannya dia boleh bercakap? Mudah. Nak apa lagi? Bentuknya anak lembu. Dibuat daripada meh, boleh bercakap. Siapa hak buat? Dia Samiri. Samiri ni kena kenal lah. Tak kenal Samiri, dibuat letak nama anak. Apa nama anaknya? Ahmad Samiri. Lebo yuk. Dapat cucu. Dapat cucu. Tahniah lah Tuan Haji dapat cucu. Siapa nama cucunya? Muhammad Samiri. Lebo. Letak nama tokoh-tokoh yang jahat ni. Mana kita boleh letak nama anak kita Samiri ke, Fir'aun ke, Namrud ke, Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, mana maunya letak nama yang elok sikit. Jadi Samiri ni Fir'aun zaman tu. Dajjal zaman tu. Disebut oleh sebahagian ulama, Dajjal zaman tu Samiri lah. Zaman kita tak keluar lagi. Bila nak keluar? Wallahu a'lam. Keluar dari zaman kita ni keluar, dekat berbenur lah tu. Tak, tanda besar kiamat keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal zaman tu kata ulama, Samiri dia buat Al-Ijla, buat patungnya pakat sembah. Samiri kata, mu tak payahlah ikut Musa. Musa tak tahu apa pun. Musa tak kenal Tuhan dia pun. Ni Tuhanmu, sembah. Sembah Yahudi. Tak kebodoh Yahudi ni. Minta maaf lah. Ada Yahudi ke kat sini aku nak mengata Yahudi ni? Tak ada. Saudara-saudara dia pun tak ada. Punyalah bodoh Yahudi ni. Dia sembah, percaya dekat Samiri tu. Samiri kata Nabi Musa tak ada. Kan ketika itu Nabi Musa ke mana? Nabi Musa meninggalkan kaumnya kerana menyahut panggilan Allah Ta'ala selama 40 hari kan. Atau saya tak nak ulang lah. Kena buka balik ayat 51. Kita dah baca 2 tahun sudah. Wa antum zalimun. Dan kamu dalam keadaan yang zalim. Menganiaya diri sendiri. Allah menyebut sekali lagi kejahatan mereka. Dosa paling besar. Tak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Wa antum zalimun. Dan kamu telah zalim. Tengok tuan-tuan, kalau kita rajin baca Al-Quran, Allah sentiasa gandingkan syirik dengan zalim. Syirik dengan zalim. Syirik dengan zalim. Surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman kata, wahai anak aku nak pesan kamu, hak nombor 1 sekali, banyak-banyak wasiat, banyak-banyak nasihat. Banyak nasihat Luqman Al-Hakim, seorang tokoh yang Allah sebut dalam Quran. Banyak nasihat dia. Tapi hak mula-mula sekali, hak nombor 1, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim, kerana syirik itu kezaliman yang besar. Contoh ayat Quran lain yang menggandingkan syirik dengan zalim. Dia tak apalah ustaz, sembah berhala pun dia baik kepala otak dia. Contoh. Contoh kalau nak sembang tak, tak apa ustaz. Dia sembah berhala pun dia sembah batu pun tak, dia mensyirikkan Allah pun tak apa, dia baik tak. Allah gandingkan syirik itu dengan zalim. Zalim tu jahat lah bang. Bahasa mudah-mudah jahat lah zalim tu. Jadi banyak ayat Quran, saya baca surah Luqman tadi, termasuk ayat ni, Allah gandingkan syirik dengan zalim. Wa antummu ni, pok-pokmu ni, tok-tokmu dulu, nenek moyangmu dulu, dan sebahagian yang ada di Madinah ketika Nabi Muhammad di Madinah, ketika yang zalimun zalim. Zalim apa makna zalim? Zalim dalam Melayu kata zalim ataupun jahat, ataupun kita ambil dari segi bahasanya, zalim makna meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Letak satu bukan pada tempat dia. Patung tu bukan tempatnya disembah. Mu angkat patung tu jadi Tuhan. Zalim dah. Tuhan bukan patung. Tak. Tuhan bukan patung.
Jadi itu kata satu bentuk kezaliman yang itu dari segi bahasa. Tak, dari segi bahasa. Jadi Allah mengatakan kamu telah zalim kerana telah memilih, telah mengambil patung yang dibuat oleh Samiri tadi, lalu kamu menyembahnya, dan kamu daripada kalangan orang yang zalim mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Nabi Musa berbuih mulut Nabi Musa duduk berdakwah pagi petang siang malam. Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 hari, diberikan amanah kepada abangnya ataupun adiknya Nabi Harun. Nabi Harun menyampung tugas Nabi Musa, menceritakan tentang tauhid, benda paling asas sekali, akidah paling asas sekali. Mana-mana Nabi sekalipun, Nabi Musa pokok ajaran dia. Nabi Ibrahim pokok ajaran dia ialah akidah. Ni kita nak sambut Maulid Rasul. Esok Maulid Rasul Ahad. Isnin tu cuti. Kerana Ahad bawa ke Isnin. Cuti apa? Cuti Maulid Rasul. Tak usah duk ceritalah benda-benda yang tak ada dalam hadis sahih. Sebahagian ustaz dalam TV saya tengok, oh Nabi Muhammad lahir maka terpadamlah api. Oh benda tu tak sahih. Pernah dengar cerita? Daripada budak duk dengar kan? Duk cerita benda tu, Allah Rabbi, benda yang daripada hadis yang tidak sahih, bahkan sebahagiannya hadis palsu. Lahirnya Nabi Muhammad maka terpadamlah api yang 1000 tahun tak pernah padam. Kitab mana sebut? Kalau ada kitab sebut pun kena cek dulu daripada mana sumbernya. Tak adalah benda tu berlaku, tak sahih pun. Kenapa tak disebut sahih perjuangan Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad diutuskan? Kenapa Nabi Muhammad membawa ajaran tauhid? Apa makna tauhid? Nak lawan apa? Nak lawan syirik? Cerita hak tu lah. Duk cerita Nabi Muhammad lahir, maka yang menyambutnya Maryam. Celah mana pula? Maryam mati lama dah. Tak, hati-hati dengan kita baca kitab Barzanji ke apa ke. Maryam meninggal lama dah. Mana maunya Nabi lahir, Maryam sambut. Tapi nak baca cerita tu. Kenapa tak cerita, tak baca pokok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak sambut Maulid Rasul, biar puas hati sambut Maulid Rasul. Biar faham. Nabi mengajar umatnya pokok utama sekali akidah tauhid sebagaimana Nabi Musa. Rosah ni tak ada sembang. Letih saja musmayang lah berapa ribu rakaat pun. Puasa lah berapa hari pun, umrah lah berapa kali pun, sedekah lah berapa juta pun, tengok-tengok akidah rasa awak ni. Alhamdulillah, sebab tu benda ni Allahu Akbar, benda yang cukup-cukup kena jaga. Akidah tauhid ni benda bukan boleh buat main-main. Wa antum zalimun, iaitu menganiaya dirimu sendiri kerana kamu dibebaskan dari tindasan Fir'aun. Itu bawah sekali muka surat 313 tu Hamka mengulas apakah yang dikatakan wa antum zalimun. Zalim lah ketika Nabi Musa berjuang membebaskan kamu, menyelamatkan kamu daripada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Fir'aun yang paksa rakyat dia sembah dia. Zalimnya Fir'aun yang buat peraturan menyembelih anak-anak lelaki, baby lelaki hak lahir tu kena sembelih semua. Tak, zalimnya Fir'aun tu oleh padahal kamu sembah lagi berhala anak lembu setelah kamu diselamatkan. Diselamatkan ni maknanya apa? Maknanya ketika mana Nabi Musa berlakunya apa? Kita dah baca sebelum ni cerita Nabi Musa berkejar-kejaran kan. Fir'aun tenggelam, penyokong-penyokong dia, pengikut-pengikut dia ditenggelamkan apabila lautan yang terbelah tu dengan tongkat Nabi Musa tu, dah apa nama ni, mukjizat Nabi Musa tu, maka membelah lautan, maka berlarilah Nabi Musa selamat sampai ke sana. Pengikutnya pun selamat sampai ke sana. Selamatlah. Hak tak selamat, hak mampu, hak lemah Fir'aun dan penyokong-penyokongnya. Sepatutnya syukurlah banyak-banyak. Tapi tengok-tengok dak, sembah berhala juga. Mari Samiri je lebu. Itulah satu kezaliman yang besar terhadap diri kamu sendiri. Allahu Akbar. Jadi hati-hati je kita jaga akidah kita, la ilaha illallah, sembahlah Allah yang. Sebab tu saya cukup tak, bukan saya je, mana-mana ustaz sepatutnya macam tu. Kita amat-amat marah, amat-amat tak berkenan kalau ada ajaran-ajaran yang nak membawa manusia ni kepada syirik. Nak minta tolong dengan pokok lah, nak sembah pokok lah, macam-macam perangai. Letih Nabi. Kalau Nabi lah masih hidup, dia sedih tengok ada orang-orang yang nak minta dengan wali lah, nak keluar rumah kena tuju pada wali dulu. Tak, kena baca bismillah, tuju pada wali kutub, pada wali naubah, jaga aku, lindung aku. Kepala otak dia tu kasar lah sikit.
Tapi itulah hakikat dia. Perjuangan para Nabi mengangkat akidah pokok, tiba-tiba ada jenis ajaran-ajaran karut marut macam ni. Tu bab akidah ni kena tegas. Kena tegas. Kita kadang-kadang hak silapnya masyarakat kita hari ni, bab fiqh dia punya ketaknya seketak-ketaknya. Tak? Kalau bab fiqh ni yang boleh dilonggarkan. Saya tengoklah, bukan saya je, ustaz-ustaz kita tengok, masyarakat kita ni terbalik. Hak fiqh tu punyalah ketak. Walhal fiqh tu boleh longgar. Kalau imam subuh tak baca kunut, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat wirid, tak sempat berzikir, dia cuik kita. Ustaz, imam tak baca kunut. Jadi ke masalah besar imam tak baca kunut. Jadi masalah besar, kita nak wirid pun tak sempat. Ustaz, imam tak baca kunut, apa hal? Lantak dia lah tak baca kunut, bukan batal pun. Wah, ni Wahabi. Ni Wahabi apa benda pula? Tak ada kena-mengena Wahabi tak Wahabi. Mungkin dia lupa. Bukan imam kat sini. Imam kat sini elok je kunut tadi, sahabat saya. Tak, kita bab fiqh memang ketat sungguh. Kalau tak baca talqin, dah ke bumi. Ke bumi siap balik. Apa tak baca talqin? Jadi salah kesalahan yang besar. Tak, walhal talqin tu khilaf. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata bid'ah. Mungkin dia ambil pandangan bid'ah. Tak apalah, kita berlapang dada kalau dia baca talqin, silakan, sebab dia ambil pandangan sunat. Tapi orang kita benda-benda macam tu cukup ketat. Mari bab akidah, bab tauhid, tak apalah ustaz. Minta dengan wali tu, minta dengan wali ni. Percaya benda khurafat. Sedangkan benda khurafat tu melibatkan akidah. Cukup ketat, cukup longgar. Terbalik pula. Bab akidah longgar. Boleh minta tolong dengan pokok. Apa salahnya minta tolong dengan pokok? Janji kita i'tiqad Allah bagi. Kalau macam tu minta dengan berhala lah, janji Allah bagi. Tak kesesat. Kalau hujahnya macam tu, tak apa, kita minta tolong dengan pokok. Pokok tolonglah aku. Janji Allah bagi. Kalau macam tu, apa bezanya minta dengan berhala? Janji Allah bagi. Longgar benar bab akidah. Mari bab fiqh punyalah ketat. Tak boleh. Kena baca kunut juga. Tak baca kunut tu jadi satu benda yang, kalau imam Jumaat, pagi Jumaat tak baca sejadah. Kita tak baca sejadah. Ustaz tak baca sejadah. Aku khoja yuk. Tak, kalau subuh lewat kan ada bulan 2, bulan 3, sekitar bulan 2, bulan 3 subuh 6.14. Bulan Februari biasanya bulan 2 ke bulan 3 lebih kurang lah. Subuh 6.14. Masa tu saya sekolah Langkap, jauh bang. Jadi kita tak baca lah pagi Jumaat tu sejadah. Orang tanya, faham lah, subuh lewat, sekolah aku jauh, aku kerja, mu nak baca sejadah, mu jadi imam, tak jadi imam pun. Jadi bab fiqh tu jadi ketat sangat. Sedangkan boleh dilonggarkan. Yang ketat, yang syadid ialah bab akidah. Jangan main-main. Ikut suka dia je nak cakap apa, minta dengan pokok lah, tolong wali, naubah wali tu, macam-macam khurafat, benda karut marut. Wa idh akhadna mitsaqakum. Baik, 93 kita habiskan dah satu lagi ayat. Ada masa lagi ni kita tutup dengan ayat 93. Wa idh akhadna mitsaqakum. Alangkah buruknya. Bukan yang tu, muka surat 314 atas tu. Dan ingatlah ketika mana perjanjian kamu. Ni masih lagi cerita tentang kezaliman. Jahatnya Yahudi ni, degilnya Yahudi ni, sembah patung tadi. Kemudian Allah ceritakan mitsaqakum, perjanjian. Dan ingatlah ketika mana pernah adanya perjanjian, wa rafa'na fawqakum tur, perjanjian tu ya, pun dah ada, saya lupa ayat berapa, tapi kita dah baca sebelum ni, yang Allah ceritakan perjanjian tak nak syirik pada Allah, buat baik pada ibu bapa, wali yatama, anak yatim, buat baik pada orang miskin, solat tu ada dah sebut. Saya tak jumpa ayat berapa, tapi kita dah baca ayat tu. Bagaimana Allah menceritakan perjanjian yang mana Yahudi, Bani Israel wajib patuh.
Tak mau syirik, tak mau sembah berhala. Tu ayat 83 ayat 83. Jadi kalau siapa-siapa nak rujuk balik yang dikatakan mitsaqakum ayat 93 ni, ayat 93 ni ada kena mengena dengan ayat 83 yang dah kita baca pada bulan 12 yang sudah tahun lepas. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Itu perkataan sama tu, mitsaq. Mitsaq pun disebut dah pada ayat 83 yang kita baca pada tahun lepas, dan Allah sebut sekali lagi pada ayat 93. Perjanjiannya apa? Ayat 83. Tak nak syirik pada Allah, buat baik pada mak ayah, pada orang miskin, pada anak yatim, pada kaum kerabat, berkata baik, mendirikan solat, menunaikan zakat. Tiba-tiba dia melanggar juga. Itu dalam Yahudi. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan Allah telah mengangkat di atas kepala mereka gunung ganang. Bukit bukan gunung ganang. At-tur makna tur, bukit tur. Ayat 93. Dengarkanlah segala ajaran disampaikan kepada kamu dengan perantaraan Rasul kami Nabi Musa dan Harun. Tetapi apa sambutan kamu? Apa reaksi? Sambutan tu makna reaksi pokok Yahudi ni. Apa respon pokok Yahudi itu? Tak, perjanjian itu. Perjanjian yang sampai mengancam kamu akan mengimpitmu dengan gunung. Kalau langgarlah perjanjian tu akan diangkat warafa'na, dan telah diangkatlah tur, bukit tu nak menghampap kepala mereka. Tak, sampai tarikh tu Allah ancam mereka, mu jaga-jaga. Kalau mu langgar perjanjian, degil juga, tak beriman juga, langgar lawan juga Nabi Musa, zaman Nabi Musa dulu, maka akan diberi warning alamat, diangkatnya bukit Tur dan menghampas kepala mereka. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, sebahagian daripada mazhab Yahudi ni, hak semayangnya dia sujud semayang Yahudi ni, pipi rapat ke lantai. Sebahagian Yahudi ni banyak mazhab juga. Tak, ada ortodok lah, ada macam-macam lah pokok Yahudi. Sebahagian mereka semayang, pipi mereka rapat ke lantai. Bukan macam kita. Kita sembahyang mana mau pipi macam tu. Tak ni, dahi kan salah satu rukun, salah satu anggota sujud, wajib rapat ke lantai. Kita sujud, bagaimana kita sujudlah? 7 anggota tu dah, dahinya, tapak tangannya. Demo sebahagian Yahudi ni sujudnya pipi. Kenapa? Sebahagian ulama kata kerana sebahagian satu waktu dulu dia orang sujud duk tengok. Jatuh ke dok atas kepala kita. Mata tengok kat atas, tak, pipi kat lantai. Jatuh ke dok atas kepala kita. Ancaman Allah Ta'ala kerana murka kepada mereka melanggar perjanjian. Tak, khudhu ma atainakum biquwah. Ni. Itu pun dah baca dah, saya lupa ayat berapa tu. Cuma Allah ulang sekali lagi. Tak. Tetapi apa reaksi kamu? Mereka berkata, itu yang mereka berkata. Kita ambil perintah Allah dulu. Tak, ketika Allah Ta'ala mengangkat Tur tu, maka perintahnya apa? Perintah Allah, khudhu ma atainakum biquwah. Pegang betul-betul apa yang aku datangkan, apa yang Allah datangkan kepada kamu. Apa benda Allah datangkan kepada mereka? Nabi Musa dan Bayyinah tadilah, ataupun Taurat. Nabi Musa ni dia jadi nabi. Pasal apa dia boleh jadi nabi? Sebab dia ada wahyu. Apa nama wahyunya? Taurat, kitab dia tu. Peganglah Taurat tu betul-betul. Dah, pegang betul. Biquwah. Quwwatin dah jadi perkataan Melayu, kuat, kekuatan. Pegang dengan sungguh-sungguh. Pegang betul-betul sampai jangan dilepaskan. Kalau pegang main-main mau lepas ajalah. Pegang main-main boleh lucut bila-bila ajalah. Tapi pegang betul-betul, jangan lepas. Ini akidah, ini ajaran, ini syariat, ini wahyu. Pegang betul-betul. Dalam konteks kita ini, pegang Quran tu betul-betul. Ini untuk Yahudi lah. Kita kata, Tauratmu ni pegang Taurat betul-betul. Nabi Musa bawa Taurat, peganglah, ikutlah ajaran Taurat tu biquwwatin, dengan kekuatan. Kalau kita hari ni, dalam konteks kita hari ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegang Al-Quran tu sungguh-sungguh. Quran kata lah. Quran kata haram lah. Quran kata halal lah. Hukum macam tu lah. Itu makna biquwwatin. Tetapi nak tengok apa jawab mereka. Selambanya mereka jawab, qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata, Allah suruh tu dalam pegang perjanjian tu, Nabi Musa berdakwah kepada mereka. Mereka kata apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar Nabi Musa duk berdakwah itu ini, Nabi Harun duk berdakwah itu ini, ajaran yang benar. Sami'na, ya, kami dengar.
wa asaina, tapi kami patuh. Tapi kami derhaka. Itu perkataan Yahudi. Punya hajar dah. Kan ada dalam surah yang sama, kita akan jumpa ujung nanti. Biasa kita duk baca sebagai zikir kita, sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Orang beriman, kami dengar, kami patuh. Sami'na wa ata'na. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang hukum hakam, maka sahabat mendengar, sami'na. Kemudian wa ata'na, kami patuh. Arak yang dulunya halal, lepas tu diharamkan ketika solat, lepas tu diharamkan secara mutlak. Sahabat-sahabat Nabi berapa ramai yang dulu zaman jahiliahnya kaki arak. Sahabat Nabi zaman jahiliahnya kaki arak. Gamaknya koma ni orang intamah ni, kalau hidup zaman jahiliah pun sama juga gamaknya. Nak kaki arak zaman tu. Nak kalau kita hidup zaman tu lah, zaman jahiliah orang semua duk minum arak. Minum arak macam minum air kosong je. Jadi bila datangnya perintah, turun ayat, jangan kamu minum ketika waktu solat. La taqrabus salata wa antum sukara. Lepas solat nak minum-minumlah. Tak, jangan waktu solat je. Maka sahabat patuh. Turun pula lepas tu, secara mutlak, waktu apa pun haram secara qat'inya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu semua kerja setan tu. Maka sahabat pun sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami patuh, walaupun kat rumah belambok lagi arak. Tu contoh satu hukum. Saya nak ambil contoh, bukan nak cerita bab arak pun, tapi nak bagi contoh satu keadaan bagaimana sami'na wa ata'na. Walaupun ketagih punya tegar, penagih tegar. Kita kata hari ni penagih tegar ni, itu lebih kurang itulah, penagih tegar, penagih dadah hak tegar, penagih arak hak tegar, penagih rokok pun ada hak tegar. Zaman sekarang ada lagi satu benda baru apa, vape. Hak mana penagih tu memang tegar sungguh lah. Tapi tegar ke tak tegar ke, banyak stok lagi kat rumah tu ke. Bila turunnya ayat Nabi baca, innamal khamru, sesungguhnya arak, judi apa semua sekali itu, rijsum min amali syaitan, najis, kotoran, hinaan daripada kerja-kerja setan. Maka dia pun tinggalkan, kerana sami'na wa ata'na. Dipecahkan segala tempayan segala apa hak arak tu. Kerana apa? Sami'na wa ata'na. Tu orang beriman sahabat Nabi. Tapi ni Yahudi. Maka Allah kata sami'na wa asaina, kami dengar tetapi kami lawan. Asaina tu daripada perkataan asai, daripada perkataan maksiat. Mana datang perkataan maksiat? Maksiatun daripada perkataan asa. Ya'si, maksiatun. Mudah jadi Melayu kan, maksiat. Maksiat tu benda derhaka. Segala bentuk penderhakaan, derhaka pada Allah, maksiat lah. Dedah aurat, maksiat lah, mudrika pada Allah. Allah suruh tutup, tak semayang, maksiat. Segala jenis dosa namanya maksiat. Maksiat dari segi bahasa adalah penderhakaan, derhaka pada Allah, derhaka pada Nabi. Maka dia berkata sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami lawan, kami derhaka. Allahu Akbar. Meskipun mulut tidak berkata begitu. Yang ni ada khilaf sikit dalam kitab tafsir sebut. Ada khilaf. Apa makna khilaf? Percanggahan pandangan. Ada ulama kata Yahudi sebut sami'na. Hak di mulut mereka sami'na, kami patuh. Wa asaina tu dia memang tak sebut, tapi dia membuat. Sami'na makna apa? Kami dengar. Tetapi lepas tu dia melawan, dia memaksiat juga, dia tak peduli juga, dia sembah juga berhala. Dia memang tak sebut pun. Mulut tak sebut, mulut hanya menyebut sami'na, ya kami dengar. Tapi perangainya asaina. Itu pandangan pertama. Adapun pandangan kedua, ulama kata tak, dua-dua dia mau sebut. Sami'na pun dia mau sebut, asaina pun dia mau sebut juga. Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami lawan, kami telah melanggar apa, asaina, kami derhaka, kami tak ikut kami tak ikut. Kami dengar tapi kami tak ikut. Itu
Itu khilaf lah, tu biasalah. Itu kalau kita mengaji ilmu tafsir, khilaf tu biasa. Ulama ni kata lain, ulama tu kata lain. Itu khilaf dalam ilmu tafsir. Meskipun mulut tidak berkata begitu, pandangan hak mengatakan, mereka tak kata asaina, perbuatanmu menjawab begitu, tapi perangai tu. Lah, perangai tu. Biasalah kita kadang-kadang, bukan kita lah, masyarakat kita dah kadang-kadang mulut tak kata apa. Tak. Contoh cikgu, saya cikgu contoh, guru besar kata datang awal ya. Datanglah awal, jangan datang lambat. Dia tak kata apa, dia dengar je. Esok datang 7.45 juga. Sepatut datang sebelum 7.30. Contoh cikgu. 7.30 datang sebelum tu. 7.30 merah dah. Dia dengar dalam mesyuarat guru besar cakap itu, dah penolong kanan cakap itu. Dia dengar sami'na, tapi dia tak kata apa pun. Bukan dia kata, dia tak membantah, dia tak bantah, tapi perangai dia. Perangai menggambarkan dia membantah. Mulutnya diam je. Yahudi pun sebahagian ulama kata macam tu lah. Sami'na, kami dengar, okey kami dengar. Mulut tak kata apa, tapi perangainya, kelakuannya seolah-olah membantah, menderaka kepada arahan. Deraka kepada arahan. Allahu Akbar. Habis ayat ni, wa usyribu fi qulubihimul anjl, dan telah menyelusup ke dalam hati mereka anak lembu itu. Wa usyribu, kenapa teruk berbenar perangai ni? Kenapa melanggar perjanjian? Kenapa sami'na wa asaina, dengar tapi lawan, deraka semua sekali ni, degil sekali ni? Kerana apa? Wa usyribu fi qulubihimul anjla bikufrim, kerana telah meresap, menyelusup. Usyribu tu daripada perkataan syaraba. Kan ada dalam Quran Allah sebut perkataan dalam surah Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fi ahqaba la yadhuquna fiha barda wala bardan wala syaraba. Tu perkataan sama tu, shin raba, maka melahirkan perkataan wa usyribu. Allah kata dalam neraka ni seksa. Masuk neraka Jahannam, la yadhuquna fiha barda, kamu tidak akan merasa sejuk. Neraka Jahannam ni tempat hak tak ada sejuk. Kita alhamdulillah aircon ada, kipas ada. Neraka Jahannam celah mana airconnya? Banyak cantik neraka Jahannam ada aircon. Jadi Allah kata la yadhuquna fiha barda. Neraka Jahannam ni tempat hak tak ada rasa sejuk. Barda makna sejuk, tak ada rasa sejuk. Kipas ke, aircon ke, tak ada, panas sepanas-panasnya. Wala syarabab, kata yang sama, dan tidak ada minum. Syarabab makna minum. Minum di sini ulama mentafsirkan minum hakikat minum itulah menghilangkan haus, tak ada. Minum menghilangkan haus, tak ada. Minum yang memanahkan perut ada. Tu makna wala syaraba. Dalam neraka Jahannam ni tak ada air minuman yang sedap. Tak ada air minuman yang berfungsi sebagai menghilangkan haus. Tak ada. Yang ada apa? Tusqa min ainin aniyah, diberi minum daripada api yang panas. Ada. Air panas ada. Minum menggelegak, mendidih perut. Minum pecah muka. Wal iyadu billah. Jadi perkataan syaraba makna apa? Minum. Wa usyribu fi qulubihim, makna minum ni benda meresap. Bila kita minum air ni kan, bismillahirrahmanirrahim, minum bismillahirrahmanirrahim, maka dia meresap ke dalam. Tambah nak kaitkan di sini, apa kena mengena perkataan minum dengan syirik ni? Jadi Allah kata menyelusup, meresaplah, seumpama kamu minum ke dalam hati-hati puak-puak ni, hati-hati fi qulubihim, di hati-hati Yahudi ni, al-ijla, patung yang mereka sembah tadi. Maknanya daripada kelakuan perangai syirik itu telah meresap ke dalam diri mereka. Sebagaimana orang buat kerja minum, sebagaimana orang sedang minum, maka air itu meresap ke dalam diri dia. Dia rasa nikmat tak? Contoh teh tarik. Sedap teh tarik ni. Apa lagi? Minuman-minuman sekarang macam-macam lah. Budak-budak sekarang duk minum, seronok, nak minum itu, nak minum ini. Nikmat, minum ni nikmat. Sebab tu dalam syurga ada tempat minum, ada sumber air. Apa disebut? Salsabila. Dalam surah apa? Surah Al-Insan. Minum ni atas dunia ni cukup nikmat. Syurga lagi nikmat. Sehingga Allah buat satu mata air.
tusamma fihi salsabila, dinamakan airnya, sumber airnya salsabila. Siapa boleh minum? Ahli syurga boleh. Maka sebagaimana hak minum nikmat dalam dunia, mu minum arak, orang minum arak, sebab tu jadi ketagih. Tak? Kenapa ketagih? Sebab meresap diri arak tu dalam diri dia. Orang teringat nak mabuk saja ketagih. Macam orang ketagih rokok dah tak? Nak isap saja sebab telah meresap rokok tu dalam diri. Nak isap saja. Tak? Jadi Allah gambarkan mu sembah patung tadi sehinggalah dirimu ni meresap patung tu dalam dirimu seumpama air yang meresap apabila kamu minum. Wa usyribu, maka menyelusuplah, dalam kitab ni disebut menyelusup, meresap ke dalam hati mereka. Anak lembu hak mu nak sembah tu. Percaya sangat dekat Samiri tu. Percaya takkan dekat patung hak boleh bercakap tu. Kan ilmu sihir kan. Samiri ni ada ilmu sihir dia. Dia boleh buat patung tu bercakap. Daripada air, dibuat daripada mah, patung daripada mah tu. Maka kerana kufur kamu bi kufrihim. Tengok Allah kaitkan syirik dengan kufur. Kerana kekufuran kamu dalam hati kamu, patung anak lembu tadi musembah, percaya ke Samiri telah membuatkan kamu syirik bi kufrihim, kerana kekafiran kamu. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jadi tuan-tuan, boleh kita ambil pengajaran daripada ayat ni. Hati-hati dengan maksiat ni, dia boleh meresap ke dalam. Hati-hati dengan maksiat, dia boleh meresap ke dalam sampai susah nak tinggal. Wal'iyadzubillah. Tak? Betul Allah kata wa usyribu, dan meresap ke dalam hati kamu tu sampai mu tak boleh tinggal. Nabi Musa kata jangan syirik. Apa dalam perjanjian pun sebut mithaq, perjanjian pun jangan syirik. Nak juga syirik. Kerana apa? Kerana meresaplah dosa tu dah sebati. Jangan sampai dosa tu sebati dengan kita, na'udzubillah, sampai tak boleh tinggal, susah nak tinggal, mati dalam dosa. Wal'iyadzubillah. Daripada kecil sampai ke remaja, remaja sampai ke dewasa, dewasa sampai ke tua, duk tikam nombor ekor. Contoh, kawan sini, orang tempat lain. Tak? Kaki judi, taik judi. Contoh, taik judi ni sampai ke tua. Contoh, kenapa? Kerana judi itu telah meresap dalam diri dia. Kesan maksiat tu boleh meresap dalam diri dia. Dia tak boleh, susah nak tinggal. Susah nak tinggal. Jangan, tu bala lah tu. Cuma orang tak nampak benda tu bala. Orang nampak bala tu banjir, tsunami, rumah terbakar, aksiden. Sebenarnya itulah bala. Apa bala? Susah nak tinggal maksiat. Kerana meresap maksiat dalam diri dia. Mengumpat, susah ustaz nak mengumpat. Saya dah berhenti mengumpat. Sekarang ni saya tak mengumpat dah, saya membawang je. Sama je. Contoh. Nampak tak? Ada orang ni tak boleh nak tinggal mengumpat. Saya ni ustaz, kalau sembang kedai kopi, berkumpul ramai-ramai ni, mengumpat saja. Tak apalah, saya berhentilah. Saya nak membawang lah pula. Sama lah bang. Nampak? Susahnya nak tinggal. Kerana telah kebiasaan. Jangan biasakan diri kita dengan maksiat. Sebab kejahatan, kemaksiatan sifat dia. Allah kata wa usyribu, akan meresap sebagaimana air itu meresap dalam perut apabila meminum. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Jadi penutupnya Allah tutup, katakanlah wahai Muhammad. Ini sebagai penutuplah. Ayat 93, Allah perintahkan wahai Muhammad, katakanlah, kabarlah kat dia. Tak, bagi tahulah kat dia ni bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Itulah seburuk-buruknya. Muka surat 314. Muka surat 314, Hamka mengulas bawah sekali itu. Alangkah buruknya apa yang disuruhkan oleh iman kamu itu, kalau memang kamu beriman. Kalau memang kamu beriman. Kenapa tiba-tiba cerita bab iman ni? Kena undur balik bulan lepas kita baca ayat berapa? Ayat 92 kan? 91. Kenapa tiba-tiba ayat 93 ni ya'murukum bihi imanukum, iman kamu menyuruh kamu. Kenapa timbul bab iman pula ni ayat 93? Ingat kita baca bulan Sodah 91. Ayat 91 dia mengata apa? Dia mengata kami beriman dengan Taurat kan? Kami ni beriman dengan Taurat. Quran kami tak terima. Kami beriman dengan Taurat. Nabi Musa, Nabi kami ikutlah Taurat. Maka ayat 93 Allah kata, oh, tak tu je keimanmunya. Tu. Yang mu kata beriman dengan Taurat tu, celah mana beriman dengan Tauratnya? Kamu bunuh Nabi, kamu sembah patung anak lembu, kamu melanggar perjanjian. Maka kalau itulah dakwaan kamu, buruk berbenarlah kesan iman kamu.
Bi'sa maknanya yang paling buruk. Lawan dia ni'mah. Tak apalah tu dari segi bahasa. Dalam Quran kan ada ni'mah, fa ni'ma ajrul amil, itu the best orang putih. Kalau bahasa Inggerisnya bi'sa ni the worst, paling buruk. Lawan dia the best, terbaik. Terbaik bahasa Arab kata apa? Dalam Quran kata ni'mah, fa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan kepada orang beramal ialah syurga. Jadi Allah kata bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Apa jenis iman ni? Iman pada Taurat membuatkan kamu ni sembah patung. Iman pada Taurat buatkan kamu syirik. Iman pada Taurat membuatkan kamu bunuh nabi-nabi. Iman pada Taurat membuatkan kamu melanggar perjanjian. Apa jenis iman? Itu satu sindiran lah. Allah menyindir mereka. Allah kata wahai Muhammad, cekabur sikit, ceperli sikit bobok ni. Satu sindiran. Hakikatnya bila kata iman menyuruh benda baik, betul tak? Kerana imanlah kita mari masjid. Sebab kita tahu mari masjid dapat pahala walaupun tak nampak. Kerana imanlah kita duduk dalam kuliah ni. Sebab kita beriman dengan kata-kata Nabi. Siapa-siapa belajar Quran, itulah orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran. Maka hakikatnya iman membawa kepada kebaikan. Kerana imanlah dia boleh sedekah walaupun miskin. Bahkan itu yang terbaik. Kan Nabi kata sebaik-baik sedekah ialah ketika kamu fakir, ketika kamu nak pakai duit. Orang kaya sedekah tak pelik. Orang kaya sedekah tak pelik, tapi dapat pahala-pahala jugalah. Duit dalam lambok dalam akaun 4 juta, 5 juta dalam akaun. Maka dia bagi 1,000 tak pelik. Tapi yang Nabi kata ada RM10 dan dia amat perlu RM10 tu. Tapi dia bagi RM5, tinggal RM5 kan. Itulah yang terbaik. Kenapa? Kerana iman. Maka iman membawa kepada kebaikan. Tapi yang ni tak, sindiran. Mu kata beriman dengan Taurat, tapi mu sembah patung, mu lawan Nabi Musa, mu langgar perjanjian, apalagi macam-macam hak mu buat ni. Itulah nak Allah kata bi'sa, seburuk-buruk iman apa ni, suruh benda buruk ni. In kuntum mu'minin, sekiranya betul lah kamu beriman. Apa nama iman? Waliyahzubillah. Allahu Akbar. Jadi walaupun Allah menyindir ayat ni dalam konteks sindiran kepada Yahudi ataupun Bani Israel, tapi dah jadi ayat Quran, dia sindir pada kita jugalah. Kita kena terasa lah. Jangan mati rasa. Mati rasa tu tak, yalah bala juga tu mati rasa. Kena terasa. Bahkan terasa tu sifat terpuji. Kalau tak terasa, tak lah ustaz tu Allah kata kat Yahudi, itu Yahudi aku tak ada kena-mengena. Maknanya tak ambil pengajaran. Jadi bila Allah menyindir, walaupun dalam konteks menyindir, menegur Yahudi, Bani Israel, bila kita baca Quran, dah jadi ayat Quran ni, wajib kita terasa, Allah tegur aku juga ni. Allah sindir aku juga ni. Kata beriman dengan Quran, tak ikut pun. Itu muhasabah diri kita. Allahu Akbar. Di akhir mana tadi, ayat 93 sebagai penutupnya, mana tadi? Kalau memang beriman kepada syariat yang diturunkan kepada Musa, padahal terbukti ancaman runtuh gunung tidak mengubah perangaimu. Allah ancam, warning dah. Gunung nak timpa kepala pun tak ikut lagi. Perintah pegang Taurat pun tidak dipatuhi dan sebagainya. Memang amat buruklah pengaruh dari apa yang kamu katakan beriman itu. Buruk sangatlah perangaimu. Kononnya beriman dengan Taurat, walhal hakikatnya tak beriman pun. Jadi kita muhasabah diri kita baca Quran, mengaji tafsir Quran ni, setara mana perangai kita. Takut-takut Allah tuju juga pada benda ni, takut-takut akhirat nanti Allah tanya, mu ni betul tak beriman dengan Quran? Perangai tak ikut Quran pun, wa'iyadzubillah. Jadi untuk saya bercakap, tuan-tuan yang mendengar, sama-samalah kita ambil muhasabah diri kita. InsyaAllah. Wallahu alam, cukuplah tuan-tuan. Ayat 94 tu cerita lain pula tu. Ayat 94 tu panjang cerita tu, kita sambung lagi pada insya-Allah bulan ini ada Ahad kelima kan. Saya dah bincang dengan Cikgu Wan. Jadi kita sambung pada Ahad kelima. Ahad kelima 30 hari bulan insya-Allah. Jadi ayat 94 kita sambung pada Ahad kelima, subuh Ahad 30 Oktober nanti insya-Allah. Kita tengok pula apakah kisah yang seterusnya. Wallahu alam. Moga-moga kita baca, kita faham dan kita ambil muhasabah diri kita dan kita azam, moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang yang benar-benar berpegang dengan Al-Quran,
bukan macam Yahudi yang menolak Taurat, menolak Quran. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.